Okay, so kita jumpa lagi kelas. Okay, congratulations, tahniah kepada mereka yang dah buat assignment minggu lepas tu. Kepada siapa yang tak buat, saya harap awak keep on studying. Cuma mungkin awak terkekang masa ke, sibuk ke, tak sempat buat ke apa, tak apa. Janji awak ada masa untuk belajar. Okay, at least view video saya dan faham pun cukup lah. Dah satu syukur rahmat dah bagi saya. Okay, kita teruskan untuk minggu ini punya assignment. Soalan set yang sama, nombor 10. Okay, soalan nombor 10 ini saya tak rasa kita buat eksperimen ni dekat sekolah. Saya pun tak pernah nampak eksperimen ni dibuat di sekolah. Okay, dia tajuk elektrik Elektrik bab form 5. Okay, dengar betul-betul penjelasan saya untuk awak jawab Okay, Raja menunjukkan satu eksperimen untuk memerhati corak medan elektrik bagi 2 titik cas. Faham ayat tu kan? Okay, saya rasa saya nak kena pakai pensel untuk tunjukkan dekat awak apa cerita. Okay, sekejap ya. Okay, let's make it some read, for example. Okay, so it's done. Okay, so 2 titik cas. Okay, maksudnya awak dah belajar dekat dalam fizik lah. Okay, cas ada 2. Satu cas positif, satu cas negatif. Okay, yang mana cas ini akan menghasilkan corak. Okay, dia akan menghasilkan corak. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana. Ingat lagi? Awak belajar kan? Okay, dia menghasilkan corak. Macam-macam corak dia terhasil. Okay, so inilah berkenaan dengan tajuk ni. Cas dia kat mana? Cas dia kat sini. Ni. Ni cas dia, ni cas dia. Okay, dia datang daripada bekalan kuasa. Okay, tak kisahlah siapa positif, siapa negatif. Dalam kes ni dia tak tanya pun. Dia cuma kena ada 2 cas titik. So, satu titik sini, satu titik sini. Okay, so apa yang dia buat? Okay, apakah fungsi benih? Okay, untuk menjawab soalan ini saya kena ceritakan kat awak. Ini, benda yang bergaris-garis saya lukis kat awak ini adalah medan elektrik yang ada pada mana-mana cas yang berpasangan. Tapi medan elektrik ini kita tak nampak. Dia macam medan magnet juga. Ada magnet tapi dia ada bentuk medan dia. Kalau magnet macam ni kita nak nampak medan. Kita tabur serbuk besi, then awak akan nampak corak-corak. Itu magnet. Okay, yang ada utara, ada selatan. Okay, tapi kalau untuk cas elektrik, kita takkan gunakan serbuk besi sebab dia mana tertarik kepada magnet. Jadi ada pelbagai kaedah digunakan untuk menunjukkan corak medan magnet. Okay, you can refer to your buku teks. Okay, yang dah lama tak buka tu kan. Okay, ataupun you refer kepada you punya buku rujukan. Okay, dia ada guna macam-macam. Dalam soalan ni dia guna apa? Dia guna benih. Seeds. Sebarang bentuk seed lah yang ringan lah. Awak jangan letak biji durian kat situ, memang tak bergerak lah. Okay, sebarang bentuk seeds. Okay, biji benih yang kecil-kecil. Ataupun ada buku rujukan, digantikan seeds ini dengan bedak. Okay, talcum. Janji nampak corak dia. Okay, tujuan dia kita adalah untuk nampakkan corak dia. So, saya dah bagi jawapan dari dekat awak. Apakah fungsi benih? Okay, alright. So, berdasarkan penerangan saya tadi, saya harap awak dapat bagi tahu apakah fungsi biji benih ni. Okay, yang kedua. Cadang dan terangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan. Saya rasa saya nak pakai ni lah. Pakai ni buat awak pening. Okay, cadangkan pengubahsuaian yang perlu awak lakukan pada susunan radas untuk menghasil dan memaparkan medan magnet yang lebih kuat dan seragam. Maksudnya, eksperimen ini awak kena ubah suai supaya medan elektrik yang awak hasilkan dia lebih kuat, maksudnya lebih clear, lebih jelas. Okey, dan seragam, maksudnya line dia ni cantik saja, straight je, tak adalah melengkung-lengkung ke apa. Okey, so bagus soalan ni. Even though dia 10 markah, tapi dia bagi tahu dekat awak apa yang patut awak terangkan. Okay, first dia cakap kat awak, dia minta awak terangkan bentuk elektrod. Bentuk elektrod is this one. Okay, sekarang bentuk elektrod dia bagi bentuk apa kelas? Dia bagi bentuk bulat, macam besi, macam dawai. Sekarang dia bagi bentuk tu. Awak nak ubah suai kepada bentuk apa? Okay, satu markah lagi penerangan kenapa awak ubah suai bentuk itu. Okey. Lepas tu saiz elektrod awak. Awak nak memang kecil cenonek macam ni ke awak nak besarkan? Okey, kenapa? Kemudian jarak di antara elektrod. Okey, jarak di antara elektrod. Maksudnya antara elektrod sini dengan elektrod sini, awak nak rapatkan ke awak nak jauhkan? Okey, kemudian awak tengok magnitude bekalan kuasa. Ni, bekalan kuasa ni kat sini. Awak nak bekalan ni, awak nak tinggikan ke dia punya bekalan kuasa dia, awak nak rendahkan?
kenapa. Dan last sekali, saiz biji benih. Ni benih awak ni. Macam saya cakap tadi lah, awak nak letak biji buah durian ke, awak nak letak buah kelapa ke, awak nak letak saiz kecil ke saiz besar, and kenapa. 10 markah. Senanglah ni, percayalah. Okay, alright. So B pula. Okey, Raja menunjukkan 2 litar yang mengandungi sel kering dan mentol yang serupa. Sel kering, bateri, mentol ada, wayar penyambung ada. Wayar penyambung ni diperbuat daripada bahan yang sama, panjang pun sama. Okey. Belum sebelum tu. Bandingkan kecerahan mentol 1 markah, ketebalan wayar 1 markah. Iris sekejap. Okey, ketebalan mentol dan kecerahan mentol dan ketebalan wayar penyambung. So, awak tengoklah. Kat sini pun nampak siapa lebih cerah kan? Ketebalan tengoklah yang mana tebal. Okey, hubung kaitkan kecerahan mentol kepada arus dalam litar. Okey, maksudnya semakin cerah mentol, maksudnya arus dia. Tada! Okey, yang ketiga. Hubung kaitkan arus dalam litar kepada rintangan wayar penyambung. Okey, kalau arus besar, rintangan dia besar ke kecil? Okey. Lepas tu, apakah hubungan antara ketebalan wayar penyambung dengan rintangannya? Okey, so ketebalan wayar, apa kaitannya dengan rintangan? Semakin tebal wayar tu, rintangan semakin kecil ke semakin besar? Okey, ataupun awak nak buat berkadar terus berkadar sungsang. 5 markah. Semua markah tu adalah dengan menjawab setiap satu ini. Dan yang terakhir sekali, okey. Ini adalah satu graf beza keupayaan V melawan arus bagi sebuah lampu filament. Okey, terangkan sama ada lampu filament ini mematuhi hukum Ohm ataupun tidak. Okey, macam mana awak nak tahu dia mematuhi hukum Ohm ataupun tidak? Awak pergi buka buku modul awak. Graf hukum Ohm sama tak dengan graf yang ada kat sini? Sama tak? Okey. Kalau okey, tengok dekat buku awak dengan graf ni. Fokus kepada bentuk garisan ni. Okey. Sama tak dengan hukum Ohm dalam buku awak? Kalau sama, maksudnya dia mematuhi hukum Ohm lah. Kalau tak sama, dia tak patuh hukum Ohm. Itu sahaja. Sebab hukum Ohm, dia ada graf dia sendiri. Dia tak boleh main-main macam ni. Okay. Next. Apakah yang berlaku kepada rintangan filament apabila arus bertambah? Okay, saya erase dulu yang ni. Saya tak boleh erase rupanya. Okay, boleh. Okay, so apakah yang berlaku kepada rintangan filament apabila arus bertambah? Maksudnya apabila arus bertambah, apakah jadi kepada rintangan dia? Kat sini tak ada rintangan kan? Yang ada arus dengan beza keupayaan. Pergi tengok graf hukum Ohm, kat mana awak nak cari rintangan? Okey. So soalan ni tanya, apabila arus makin bertambah, apa jadi dekat rintangan? Okey, dan terangkan jawapan anda. Yang ni lebih susah sikit berbanding minggu lepas. But I still believe that you can do it. Any question, PM je saya. Kita sembang tepi. Alright? Okay, bye-bye. Thank you.